Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, hari ini Rafizi tolong harakah faham tentang ringgit dan dakwaan pelabur lari. Tahniahlah kepada Rafizi kerana tetap sabar dengan karena terutamanya harakah, terutamanya para pemimpin PAS, Perikatan Nasional, yang kebanyakannya tak berapa faham tentang ekonomi. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menjelaskan, fakta dibuat media rasmi PAS Haraka bahawa ringgit turun, saham turun, maka pelabur lari adalah tidak tepat. Rafizi berkata, faktanya tidak begitu kerana prestasi ringgit ketika ini adalah kedua terbaik di Asia dan dijangka akan terus mengukuh menjelang akhir tahun ini. Pada hari ini sahaja, kata Rafizi, ringgit mengukuh kepada 4.6652 berbanding 4.7931 pada 18 April. Beliau turut menyebut tentang indeks komposit dan indeks emas yang terus meningkat. Kita tidak boleh meyakinkan walaun dengan data dan fakta, tetapi kita boleh sebarkan fakta ini untuk menyelamatkan rakyat dari pembodohan, katanya di platform. Menurut Rafizi, indeks komposit, iaitu indeks saham syarikat terbesar, terus naik sejak setahun lalu kepada 1.633 mata, iaitu peningkatan 21.09% dalam tahun, kata Rafizi. Indeks emas pula, iaitu indeks saham syarikat modal pertengahan, terus naik dan kini mencapai paras tertinggi dalam tempoh 5 tahun. Indeks emas mencecah 12.678 mata, iaitu peningkatan 26.32% dalam setahun, jelasnya lagi. Saudara, dengan penerangan yang cukup jelas daripada Rafizi ini, sebenarnya orang yang masih kecil pun boleh faham. Cuma orang yang tak mahu faham sahaja yang memang tidak akan faham-faham. Kerana Haraka Daily menulis tadi, ringgit turun, saham turun, pelabur lari. Rafizi kata semua itu fakta yang tidak tepat. Fakta yang tepat ialah prestasi ringgit ketika ini adalah kedua terbaik di Asia dan dijangka akan terus mengukuh menjelang akhir tahun ini. Terbaik di Asia, nombor 2 terbaik di Asia, bukan Asia Tenggara ya. Jadi saudara-saudara sekalian, apalagi yang nak dikata? Kata Rafizi, kita tidak boleh meyakinkan walaun dengan data dan fakta. Tetapi kita boleh sebarkan fakta ini untuk menyelamatkan rakyat dari pembodohan, kata Rafizi lagi. Saudara-saudara sekalian, sebagai orang manusia yang berakal, kita sepatutnya menerima data dan fakta dengan lebih tepat dan lebih terbuka. Walaupun kita tak suka, fakta itu, nombor itu adalah tepat. Cakap-cakap saja tanpa fakta dan nombor, itu tiada gunanya. Itu boleh kata sebagai satu fitnah. Kita ingin ucapkan tahniah. Sekali lagi syabas diucapkan kepada kerajaan Malaysia kerana tetap berjuang. Walaupun Rafizi seringkali dikecam, dianggap sebagai raja formula dan macam-macam, dia tetap tekun dan gigih untuk memperjuangkan ekonomi Malaysia. Dan buktinya, saban hari Malaysia mengecap kejayaan demi kejayaan. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Disangkakan Adun Rembia sudah boleh senyum lebar apabila diterima masuk parti PAS. Rupa-rupanya beliau bakal hilang kerusi Dewan Undangan Negeri Rembia. Jelani mungkin hilang kerusi Dewan Undangan Rembia. Ada yang kata, kalau begitu, beliau mungkin akan mengenakan tindakan undang-undang. Tapi ini rupa-rupanya yang berlaku. Datuk Muhammad Jailani Khamis kemungkinan besar akan hilang kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Rembia di Melaka. Jika gagal membuktikan kemasukannya dalam PAS pada Jun tahun lalu.
Ini karena beliau sebelum ini pernah menafikan penyertaannya dalam parti lain dan hanya dikenakan tindakan penggantungan oleh UMNO. Penganalisis politik Dr. Mazlan Ali berkata, agak sukar untuk membuktikan Jailani sudah menyertai PAS kerana kenyataan yang diberikannya sebelum ini agak bercanggah. Malah katanya, Muhammad Jailani juga tidak memaklumkan mengenai perkara itu kepada Speaker Dewan Undangan Negeri Dun Melaka serta tidak menukar tempat duduk di blok pembangkang. Pada pendapat saya, bagi kes Adun Rembia ini, kerusi itu berkemungkinan akan diisytiharkan kosong. Dia akan hilang kerusi kecuali dia dapat buktikan dia memang masuk PAS sebelum akta anti lompat parti itu dikuatkuasakan. Sebenarnya, jika betul dia sudah keluar parti sebelum penguatkuasaan akta itu, sepatutnya dia maklumkan kepada Speaker. Kerana dalam rekod Dewan Undangan Negeri, Muhammad Jailani ini masih UMNO. Jika pada ketika itu dia isytiharkan dan buat surat kepada Speaker, dia akan selamat. Tidak perlu kosongkan kerusi, katanya ketika dihubungi hari ini. Kemarin, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengumumkan penyertaan Muhammad Jailani dalam PAS sejak Jun tahun lalu. Menurutnya, keputusan itu dibuat selepas menerima permohonan Muhammad Jailani pada 10 Jun tahun 2023. Katanya, dengan perkembangan itu, komposisi Dewan Undangan Negeri Melaka kini dianggotai 3 wakil pembangkang, meningkat seorang berbanding pilihan raya negeri Melaka pada tahun 2021. Malah Taqiyuddin turut menyanggah kemungkinan Muhammad Jailani perlu mengosongkan kerusi, memandangkan kedudukannya sebagai Adun Rembia tidak tergugur kerana penyertaan ke dalam PAS dibuat sebelum pindaan perlembagaan Melaka dilakukan. Muhammad Jailani sebelum ini menang dalam pilihan raya umum ke-14 atas tiket PKR dan beliau antara 4 adun Pakatan Harapan PH yang melompat menyokong Barisan Nasional BN bagi mengambil alih pentadbiran negeri pada Mac tahun 2020. Beliau dikatakan dipecat PKR sebelum mengumumkan menyertai UMNO bagi membolehkan dipilih bertanding semula mewakili BN pada PRN 20 November 2021. Dalam pada itu, Mazlan berkata agak sukar untuk mempertahankan kerusi berkenan kerana sekiranya terdapat bukti yang diberikan, ia berkemungkinan boleh diragui. Misal kata menjadi ahli PAS dan ada surat, tetapi surat itu boleh backdated. Orang lain boleh buat macam-macam. Salahnya adalah dia tidak memaklumkan kepada Speaker dan ia ibarat tidak sahlah. Sama macam kalau kita menikah di Siam. Walaupun ia tidak salah dan halal, tetapi dalam undang-undang di Malaysia ia tidak sah. Mereka ini kena denda dan daftarkan kembali perkahwinan mereka di sini. Jika Speaker boleh buat keputusan, jadi Speaker boleh buat keputusan sebab dia tidak dimaklumkan dan tidak tahu mengenai keahlian itu. Kerana dalam rekod Speaker itu sendiri, Muhammad Jailani ini masih UMNO katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam Zira, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan satu lagi kejayaan luar biasa Kerajaan Perpaduan, Kerajaan Madani. Dan pastinya ini tak akan dapat digunakan atau dilawan ataupun dinafikan oleh pembangkang. Hari ini disahkan Bursa Malaysia melambung ke paras tertinggi dalam 3 tahun. Rekod Bursa Malaysia ini bukti ekonomi negara kukuh. Jadi kalau di luar sana mereka kata ekonomi negara merosot, ekonomi negara dalam keadaan yang kucar-kacir dan sebagainya, itu semua bohong.
Kalau anda tak percaya, minta mereka senaraikan. Minta mereka senaraikan apa yang mereka maksudkan. Yang kononnya ekonomi negara kita ni merosot. Suruh dia senaraikan. Mereka pasti tidak dapat menyenaraikan kerana mereka hanya dengar-dengar kabar dan hanya memburuk-burukkan kerajaan. Bursa Malaysia hari ini ditutup pada paras tertinggi baharu dalam 3 tahun hari ini. Maknanya melebihi daripada apa yang pernah dilakukan oleh kerajaan sebelum ini. Ia seiring dengan kenaikan global berikutan jangkaan Rizab Persekutuan, FED Amerika Syarikat menurunkan kadar, telah merangsang segmen pasaran berisiko, kata seorang penganalisis. Memetik bernama FTSE Bursa Malaysia KLCI pada 5 petang melonjak 7.58 mata atau 0.47% kepada 1,633.54 daripada 1,625.96 ketika ditutup pada Selasa. Indeks petunjuk pasaran dibuka 4.02 mata lebih tinggi pada 1,629.98 dan kemudian merosot intrahari kepada 1,629.89 sebelum mencatatkan intrahari tinggi kepada 1,638.03 sehingga rehat tengah hari. Kaunter untung mengatasi kaunter rugi 770 kepada 443 dengan 513 kaunter tidak berubah, 720 tidak diniagakan dan 6 yang lain digantung. Jumlah dagangan meningkat kepada 5.28 bilion unit bernilai 3.8 juta bilion daripada 4.66 bilion unit pada Selasa bernilai 3.52 bilion. Pada peringkat serantau, Nikkei 225 Jepun susut 0.43% kepada 41.907.69. Indeks Straits Times Singapura naik 0.05% kepada 3,489.57 dan indeks Hang Seng Hong Kong meningkat 0.06% kepada 17.739.41. Ketua Penyelidikan Pelaburan UOB Kay Hian Wealth Advisor Muhammad Siddiq Jantan berkata, indeks pembinaan Bursa Malaysia menerajui pasaran dengan peningkatan lebih 3.0% apabila pelabur menjangkakan bahawa pemberian kontrak akan meningkat dipacu oleh infrastruktur awam dan projek swasta. Indeks pembinaan melonjak 11.01 mata atau 3.61% kepada 315.68. Pada masa hadapan dijangkakan FBM KLCI akan mengekalkan momentum. Perkembangan ini disokong oleh beberapa faktor seperti FED Amerika Syarikat yang cenderung untuk menurunkan kadar telah menarik minat baharu pelabur-pelabur asing dan merangsang persekitaran bidang pelaburan seperti pusat data dan semikonduktor, kata laporan bernama. Sementara itu, Naib Presiden Penyelidikan Equity Requiten Trade Sdn Bhd Tong Pang Leng berkata, sentimen positif dalam pasaran tempatan didorong oleh penilaian yang menarik, peningkatan keyakinan pelaburan dan pembelian asing yang teguh. Saudara-saudara sekalian, itu adalah laporan bursa yang mana kita menikmati tertinggi selepas 3 tahun. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu dapatan dan kupasan yang pastinya membuatkan anda terkejut dengan sikap Azmin Ali. Sebelum ini, Azmin Ali sebagai pembuka kepada bicara dan supaya anda dapat memahami plotnya, sebelum ini Azmin Ali ialah ahli PKR dan beliau adalah orang penting dalam PKR. Jawatan beliau di PKR bukan calang-calang. Beliau ialah
timbalan Presiden Parti PKR, orang nomor 2 di PKR, yang mana pastinya beliau mengimpikan untuk menjadi ahli nomor 1 dalam PKR untuk dapat menggantikan jawatan Anwar Ibrahim kalau sudah tiba waktunya. Tetapi karena ketidaksabaran, kata netizen, mereka mengandaikan ketidaksabaran Azmin Ali menjawat jawatan pengerusi ataupun presiden PKR, akhirnya beliau bertindak mengkhianati parti PKR yang telah mengangkat nama beliau, telah menjadikan beliau orang besar, telah menjadikan beliau dikenali di seluruh Malaysia. Akhirnya beliau khianati. Dan kini Azmin Ali bersama dengan Pakatan Perikatan Nasional dan kini bersama dalam Parti Bersatu. Tak sampai 3-4 tahun bersama dengan Parti Bersatu, dan yang lebih menggembirakan Azmin, tak sampai 3 tahun pun beliau kini mempunyai jawatan yang bukan calang-calang dalam Parti Bersatu. Tetapi nampaknya menurut apa yang kita dapat sumber Harapan Dairy ini, nampaknya sikap Azmin Ali tidak berubah apabila beliau tetap diandaikan mengimpikan jawatan tinggi semata-mata. Tak sanggup downgrade diri, Azmin didakwa tolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu. Diberi peha nak kepala, diberi betis nak peha pula. Menjelang pemilihan Bersatu Oktober ini, Datuk Seri Azmin Ali dilapor menolak tawaran Presiden parti itu Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi jawatan Setiausaha Agung. Azmin yang merupakan Ketua Bersatu Selangor itu memaklumkan beberapa ketua bahagian Bersatu Negeri berkenan penolakan tawaran tersebut, lapor FMT yang memetik sumber. Azmin dengan penuh prinsip menolak jawatan berkenan dan mahu fokus kepada Perikatan Nasional Selangor yang diketuainya dalam misi menawan negeri itu pada pilihan raya akan datang. Namun, ada juga desas-desus mengatakan Azmin tak sanggup downgrade dirinya daripada menang timbalan Presiden PKR untuk jawatan Setiausaha Agung, kata sumber itu kepada FMT. Maknanya sumber ini cuba menjelaskan bahawa Azmin Ali sebenarnya mengimpikan sekurang-kurangnya menjadi orang nombor 2 dalam Parti Bersatu, iaitu menjadi timbalan presiden. Takkanlah dia downgrade pula kan? Dulu dia timbalan presiden PKR. Kini dia hanya jadi Setiausaha Agung pula. Pada 13 Julai lalu, Bersatu memperkenalkan 5 barisan pemimpin tertingginya menjelang pemilihan parti itu Oktober depan. Setiausaha Agungnya sekarang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, akan dinaikkan pangkat ke jawatan timbalan presiden. Parti itu turut mencadangkan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang kini timbalan presiden, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Dr. Rajijuddin untuk dilantik sebagai naib presiden, manakala Azmin dicadangkan sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Saudara, kalau betul apa yang dilaporkan di Harapan Daily ini, tak sanggup downgrade menjadi puncak Azmin menolak jawatan Setiausaha Agung Bersatu, maka benarlah kata netizen, dia sukar untuk meninggalkan sikap lama, yaitu menginginkan, mengidamkan sesuatu yang lebih besar. Betul jugalah kan, kalau ikut betul, Azmin Ali ini dulu bukan calang-calang. Dia ialah timbalan presiden, bukan sekadar naik presiden, bukan sekadar Setiausaha Agung. Beliau timbalan presiden yang mana boleh menggantikan presiden pada bila-bila waktu kalau nak bertanding. Tapi tiba-tiba pula hanya ditawarkan sebagai Setiausaha Agung Bersatu. Ada yang kata tak mahu bersyukurkah sudah diberi jawatan? Kamu tu orang baru dalam Parti Bersatu, kata mereka. Kenapa tak sanggup menunggu ke? Kata mereka lagi. Apa pula pendapat anda semua untuk isu kali ini? Adakah dengan ini Azmin Ali akan pindah lagi? Itu soalannya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.